Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kita sekali lagi dalam kuliah hands-on untuk subjek SKAB 2223. Mekanik bahan dan struktur, Strength of Material and Structures. Saya telah pun menerangkan tentang analysis on plane stress under two axial load. You have a normal stress in x direction as well as in y direction. Jadi kita lihat contoh hari ini, muka surat 51, contoh 2.21. Plane stress for at one point for a structure is subject to the stress as shown in figure 2.47a. Calculate stresses at the plane if the element is rotated clockwise as 50 degree. Then determine principal stress and its angle. Determine maximum normal stress and its angle. So kita ada satu elemen seperti yang ditunjukkan oleh rajah 2.47. So daripada rajah tu, ini elemen ni kita kena faham. Kita punya paksi si X macam tu, si Y. So ini ialah sigma X, ini adalah sigma Y, tegasan nombor arah Y, tegasan nombor pada arah Y. Selain daripada itu, kita ada shear stress X plane in Y direction atau XY, dan pasangan dia di sebelah satu lagi side dan tegasan receh pada satah Y. Jadi dalam soalan ni elemen kita seperti ini. Ini ialah 46 megapascal. Kemudian kita ada tegasan receh 19. Bagi unit pascal, 1 pascal sama dengan 1 Newton meter square. Jadi kalau kita ada 1 megapascal, 1 exponent 6 Newton per millimeter, Newton meter square. Jadi kalau kita convert ke millimeter square, jadi kita boleh hilangkan ni. Jadi 1 megapascal sebenarnya 1 Newton per millimeter square. Daripada elemen dan stres yang diberi, jadi kita tahu sekarang sigma X yang ini ialah compression, jadi kita ambil dia minus 46. Sementara sigma Y sepatutnya di sini tak ada, maknanya tegasan nombor pada satah Y, sigma Y ialah kosong.
tau xy, ni dia. Dengan yang ini Jadi kalau kita tengok tu pasangan dia memberikan kita putaran ikut jam. Jadi bila putaran ikut jam, shear stress diambil sebagai negatif. Jadi kita dah dapat tu. Kemudian theta Jadi kalau baca kita punya theta ikut jam sudut 15 darjah. Jadi ini elemen kita. Jadi kita kena ingat kita bila putar daripada garis tegak. Jadi kita boleh pilih lah garis tegak yang ini ke atau yang ini salah satu ataupun kita buat garis tegak yang baru, boleh juga. Dari situ dia berputar ikut jam Jadi saya ambil yang sini, saya besarkan. Jadi kita dapat elemen tu 15 darjah ikut jam. Jadi dari situ kita pun boleh draw kecondongan elemen. Jadi saya buat sebelah ni. Elemen kita sekarang 1, sudut ni adalah 15 darjah. Sama juga yang ini sudut yang sama. Jadi sekarang kita nak cari sigma x prime dan tau x prime y prime, iaitu tekasan Ricci pada seatas condong. Saya save dulu gambar rajah ni. Jadi sekarang kita dah tahu sigma x dah minus 4.6, sigma y kita kosong, tau xy lah. Untuk memudahkan kita menggunakan formula tu, kita kira dahulu nilai-nilai ni sigma x plus sigma y divide by 2, negative 46 plus 0 divide by 2, kita dapat minus 23. Kemudian sigma x minus sigma y divide by 2, minus 0, kita dapat nilai yang sama satu lagi kita kira since 2 theta since theta kita ini ialah putaran ikut jam Jadi ikut jam theta adalah negatif 15. Jadi ini 2 theta jadi minus 30. Kalau kita tekan kalkulator kita dapat minus 0.5. Dan last sekali cos 2 theta, cos minus 30 0.866. Okay, saya clearkan ini. Jadi kita sekarang boleh kira tegasan
normal dan tegasan licin pada satah condong yang diputarkan 50 degree ikut jam. Jadi untuk mengira itu kita perlu menggunakan formula 2.22a muka surat 48 muka surat 48. Jadi tegasan normal, saya ingat saya pada satah condong sigma x prime, saya salin je ni, kedua plus sigma x minus sigma y divided by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. Jadi tinggal ganti saja. Sigma x plus sigma y divided by 2 kita dah kira minus 23. Sigma x tolak sigma y divided by 2 juga minus 23. Cos 2 theta 0.866 plus tau xy kita dah kira kat atas tu, iaitu minus 19 sin 2 theta minus 0.5. Jadi kalau awak tekan kalkulator, kita sepatutnya dapat, saya tengok di, kita sepatutnya dapat, mana dia, minus 33.4 ya, minus 33.48 unit kita pakai megapascal. 1 megapascal ialah 1 Newton millimeter square. Jadi kita dah kira tegasan normal pada satah condong. Jadi sekarang saya kira tegasan licin dulu pada satah condong tau x prime y prime. Gunakan formula di muka surat 48 formula 2.22b, iaitu minus sigma x minus sigma y divided by 2 sin 2 theta plus tau xy cos 2 theta. Jadi jika diganti, ini ialah minus 23 sin 2 theta minus 0.5 plus tau xy ialah minus 19 cos 2 theta ialah 0.866. Kalau kita kira kali ini dapat minus 27.95 ya, megapascal. Lupa saya nak terangkan ni, kita dapat minus di sini bagi tegasan normal, maknanya kita punya stress ialah mampatan ya. Silap ni. Kompresif ya, atau mampatan. Sementara tegasan licin kita dapat juga minus, maknanya arah putaran dia ialah ikut jam. Jadi kalau kita lukis elemen dia di satah condong, kita ada ini minus 33.48 dan yang ini ke bawah 27.95 ya. Jadi ini ialah arah ikut jam. Jadi kita dah siap bahagian pertama. Kita dah kira ya
tegasan norma pada satah condong. Sigma X prime kita dah dapat tadi, iaitu 33 minus 33.48, sementara tegasan Ricci pula tau X prime Y prime, tegasan Ricci pada satah condong tu, nilainya kita dapat tadi minus 27.95. Jadi kalau kita nak lukis elemen satu, okey, kita mulakan dengan satu gasan tegak dan kita sudut elemen itu diputarkan ikut jam sebanyak 15 darjah ya. So daripada situ kita dapat satu garisan. Jadi ini ialah elemen kita ya. Kita boleh lukis sama ada begini ataupun kita boleh lukis sebelah bawah ya. Salah satu ya. Jadi kalau saya ambil elemen sebelah atas tu, sudut ni ialah 15 darjah ya. Jadi sigma X kita ialah minus, maknanya mampatan nilai itu minus 33.48. Kemudian kita ada sebelah sana satah nilai yang sama, arah yang sama ya. Kemudian kita ada tegasan Ricci ni minus, maknanya minus putaran dia ialah ikut jam. Jadi ikut jam di sebelah sini seperti itu, sebelah sana. Jadi ini ialah 27.95 kalau kita nak lukis elemen ya. Okey, saya save ni. Seterusnya kita ingin mengira tegasan prinsipal ya. Jadi tegasan prinsipal kita menggunakan formula ni. Okey, kita menggunakan jap saya cari. Tegasan normal maksimum ini ya. Ni tegasan prinsipal ataupun tegasan normal maksimum. Formula dia yang ini ya. Dan kalau kita nak cari sudut, ni formula dia. So tegasan prinsipal, tegasan prinsipal ataupun tegasan normal maksimum ya. Formulanya sigma X plus sigma Y divided by 2 plus minus sigma X tolak sigma Y per 2 eksponen 2 plus tau XY. Dan nilai sigma X sigma Y divide by 2 telah pun kita kira, iaitu minus 23 plus minus, yang ini juga kita telah kira, minus 23 eksponen 2. Tegasan Ricci XY minus 19. Jadi kalau kita kira ialah minus 23. Jadi kalau kita nak dapat nilai yang lebih besar,
kita sebab ini nilai dia minus di sini, jadi kita pilih di sini minus ya, dan hasil pengiraan tu kita dapat 29.83. jadi kita dapat minus 52.83 ya. Kalau kita gunakan plus di sini, kita akan dapat nilai yang lebih kecil, iaitu lebih kurang 6.83. Ini ialah tegasan normal minimum ya, minimum. Untuk mencari sudut pula, gunakan formula satu lagi, iaitu formula tangent. Tangent tetapi ialah sudut satah tegasan prinsipal, sama dengan 2 tau xy divide divide sigma x tolak sigma y. Jadi kalau kita ganti, tau xy ialah minus 19, sigma x kita ialah minus 46, sigma y ialah kosong. Jadi kalau kira ni dapat 0.83. Dan daripada situ kita boleh kira 2 tetapi ialah sudut satah prinsipal ya. Kita akan dapat dua nilai, 39.69, 219.69. Kita dapat dua nilai ni kerana .83 tu, okey, kalau kita masih ingat kita belajar matematik trigonometri dahulu, sektor untuk sudut sudut diukur daripada sini. Inilah silap ni, sektor tu, nilai tangent untuk tangent ya adalah positif di sini dan di sini sektor tu. Maknanya sudut di kawasan ni akan memberikan nilai tangent positif. Satu lagi di sini. Jadi yang pertama tu 36.69 tu, saya besarkan sikit. Adalah untuk sudut di sektor yang pertama ya. Kita dapat 39.69 ya. Itu ialah untuk sektor yang pertama. Jadi kalau kita bagi, saya terangkan sektor ni dulu. Sudut ni yang pertama tu, maknanya sudut ni di sini ya, 39.69. Ini adalah tangent positif. Satu lagi, sudut ni ialah di sektor ni.
sektor situ ya. Jadi daripada sini ke sini 219.69. kita ada dua sektor, tangent adalah positif. Jadi daripada situ tetapi kita bagi dua, kita akan dapat 19.84 dan 109.84. Bagi dua saja ya, bagi dua saja. Jadi salah satu sudut ni akan memberikan nilai tegasan norma maksimum, dan satu lagi tu akan memberikan nilai tegasan norma minimum. Jadi untuk kita mengetahui yang mana satu memberikan nilai maksimum dan yang mana satu memberikan nilai minimum, kita ganti ya, kita ganti tetapi ni sama juga 19.84 dalam persamaan sigma x prime. Jadi formula sigma x prime sama juga yang ni ya, sigma x plus sigma y over 2 sigma x tolak sigma y over 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. Jadi yang ini nilai dia ialah minus 23 plus ini juga minus 23. Jadi kita ganti ya, cos 2 times 19.84 plus tau minus 19 since 2 times 19.84. Jadi kalau kita kira ni, bila theta sama ke 19.84, kita dapati nilai dia ialah minus 52.8. Jadi kita dah kira tadi sigma P kita minus 52.8 ya, di sebelah atas tadi. Ni sebelah atas tadi ya. Ini. Jadi sudut tegasan prinsipal adalah 19.84. Maknanya kalau awak nak lukis, kita ambil satu garisan tegak 19.84 ialah sudut positif ya. Jadi kita buka lawan jam sebanyak 19.84. Jadi inilah satah dia. Jadi elemen, kalau kita nak lukis elemen, kita boleh lukis kat bawah pun boleh, kat atas pun boleh. Kita dah dapat mengira tegasan norma maksimum ataupun tegasan prinsipal. Jadi kalau kita nak melukis ke sudut kecondongan tegasan prinsipal dan tegasannya, jadi kita ambil dulu satu garis tegak. Kita punya theta P telah kita kira tadi daripada dua sudut. Sudut yang memberikan nilai tegasan norma maksimum ialah 19.8. Satu lagi sudut kalau kita kira, iaitu 109.8 ni akan memberikan tegasan norma minimum. Yang ini menghasilkan maksimum ya, ataupun tegasan prinsipal. Jadi kita buat tu.
Jadi sudut kita 19.8. Jadi positif tu maknanya arah putaran adalah lawan jam. Jadi kita buka sebanyak 19.8. Dari situ kita buat garisan tu. Kemudian kita lukis elemen. Buat rectangular ataupun square. Lebih kurang gitu ya. Saya lukis elok sikit. Okay. Jadi nilai tegasan prinsipal kita ialah minus 52.8. Maknanya minus tu tegasan mampatan 52.8. Begitu juga arah ni 52.8. Tegasan Ricci di satah prinsipal adalah kosong. Tegasan ni kosong. Tak payah kita cek kira ya. Satah yang bersudut tepat dengan satah prinsipal. Satah ni ya. Ini tegasan normal dia adalah tegasan normal minimum ya. Tegasan normal minimum ya. Kalau kita kira lah. Tapi saya tak buat fikiran tu. Okey. Terakhir kita nak kira tegasan Ricci maksimum. Jadi tegasan Ricci maksimum formula dia yang ini ya. Formula dia yang ini. Dan kalau kita nak kira sudut tegasan Ricci maksimum, formula ni. Jadi tegasan Ricci maksimum atau x y prime max, formula dia plus minus sigma x minus sigma y per 2 eksponen 2 plus tau xy cos 2. Jadi kalau kita kira yang ini nilainya telah kita kira terdahulu. Tegasan Ricci xy minus 19. Jadi kita akan dapat nilai dia 29.83 megapascal. Okey. Kemudian sudut. Sudut tegasan Ricci maksimum iaitu theta r ya. Formula dia tangent 2 theta r sama juga minus sigma x minus sigma y divide by 2xy. Jadi kalau kita kira ni minus 46 tolak kosong, rupanya sigma x kita ialah minus 46.
2 tau XY ialah minus 19. Jadi kalau kita kira 2 theta A negatif 50 negatif 50.43, satu lagi sudut minus 230.43. Satu kepunyaan positif, satu kepunyaan negatif ya. Kita ada dua nilai sini. Jadi sekali lagi kita ada dua nilai ini disebabkan oleh nilai tangent yang kali ini kita dapat nilai ini ialah negatif 1.21. Ini tangent ya. Positif dia berada di sini. Positif. Jadi kita nilai ni ialah nilai negatif. Jadi kita berada di sektor ni dan sektor ni. Jadi sudut yang pertama 50.43 lawan jam pada pengiraan sektor ni 50.43. Panjangkan ke sini. Jadi daripada sini, daripada 0 degree ke sini ialah 230.43 lawan jam. Bagi pengiraan sektor ni ialah negatif. Jadi kita dapat sudut yang kedua. Bahagi 2, kita akan dapat theta R ialah minus 25.21 dan satu lagi minus 115.21. Itu nilai tegasan Ricci ya. Kalau kita nak tahu kalau kita nak lukis elemen ya, kita perlu gantikan satu nilai ni dalam pengiraan tegasan Ricci. Formula tegasan Ricci kita masukkan tu, kita kira nilai ni. Kita akan nanti dapat sama ada dia positif ataupun negatif. 29.8, salah satu saja ya, sama ada positif ataupun negatif. Daripada situ kita tahu sudut ni kepunyaan tegasan Ricci yang mana ya. Jadi saya berhenti di sini. Terima kasih kerana sudi bersama saya kali ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.